Okey. Testing mikrofon, testing video. Okey, confirmkan dengan cikgu, adakah kamu melihat paparan skrin yang cikgu kongsikan dan dengar suara cikgu? Sila respon. Nak dengar nampak. Alhamdulillah. Okey, cikgu ada je ni. Tak ke mana-mana hari ni kan. Okey, masih lagi cuti sekolah. Okey, cikgu pun banyak kerja yang nak buat. Jadi cikgu harap kamu semua jangan lupa tanggungjawab kamu sebagai seorang pelajar ataupun murid SMK Jingka Pusat 2. Okey. Alright lah. Hari ni 7 hari bulan 6. Okey. 2021 hari Isnin, hari yang sangat baik, cuaca pun okey. Dan sebelum kita mulakan pelajaran, eloklah kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua students 5 Al-Farabi dan Al-Biruni. Okey students, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, sihat ke semua? Azim, Zasrul, Haikal sihat Haikal? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Haikal macam mana Haikal? Apa cerita TJM? Okey, TJM okey? Okey go. Alright, bagus Terima kasih kepada semua pelajar yang hadir ini. Lebih kurang dalam 9 ke 10 orang kot kan. Kalau ikut daripada senarai nama attendance ni, lebih kurang 9 hingga 10 orang kan yang hadir ini. Terima kasihlah cikgu ucapkan kepada kamu kerana berjuang mengorbankan masa dan tenaga dan juga kuota internet kan untuk belajar pada hari ini kelas tambahan. Okey. Alright lah. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, cikgu nak maklumkan beberapa perkara seperti yang telah disiarkan ataupun telah diberitahu oleh Menteri Pendidikan semalam kalau tak silap cikgu kan. Okey, dalam sidang medianya di televisyen. Okey, dalam slot khas yang bicara pendidikan. So kita akan ber-PDPR bermula 14 hari bulan Jun. Okey, selama 25 hari. Lama tu kan. Jadi pelajar-pelajar saya minta ataupun student saya minta sertailah PDPR ini. Okey. Kalau cikgu untuk sejarah, cikgu lebih suka guna Google Meet. Ada banyak kelebihan Google Meet ni. Yang pertama, kita boleh bersemuka secara real time. Okay, masa sebenar kan, real time, dan kita boleh berkomunikasi melalui video dan juga suara. Yang kedua, yang ni pun best juga features dalam Google Meet ni, cikgu boleh rakam pengajaran cikgu dan boleh yang lain kemudian belajar. Okey, terutama mereka yang tak hadir dalam kelas kelas pagi ni kan. Cikgu dah rakam pengajarannya. Okey, yang seterusnya ialah tentang peperiksaan pertengahan tahun. Okey, setakat ini maklumat yang kita pegang ialah mungkin akan dilaksanakan pada 21 hari bulan Jun, bermula 21 bulan Jun. Okey, sekiranya ada perubahan, nanti pihak sekolah akan maklumkan. Okey, sentiasa lihat buletin sekolah Telegram tu kan, dan juga guru-guru kelas. Okey, yang seterusnya ialah berkaitan dengan SPM anda. Okey, SPM anda akan diadakan pada tahun depan, iaitu pada bulan Mac tahun 2022. Okey, jadi kalau kita lihat tempohnya,
Okey, panjang juga jadi harap-harap pelajar dapat catch up semua semua topik-topik dan kita boleh buat ulang kaji dengan berkesan. Okey, itulah sedikit sebanyak tentang maklumat yang cikgu nak sampaikan. Okey, rujuk buku teks, keluarkan buku teks anda. Okey, rujuk bab 4, kita hari ni masuk bab yang baru. Okey, rujuk bab 4. Okey. Okey, ni bab 4. Okey, rujuk muka surat. Kita tengok muka surat yang pertama. Okey, tiba-tiba putih pula ni. Okey, sekejap Okey, bab 4. Sistem persekutuan. Okey. Nampak tak paparan? Sila-sahkan. Nampak tak paparan? Sila-sahkan. Sudah nampak? Nampak tak? Nampak. Siapa-siapa? Nampak kan? Okey, baik. Buku teks muka surat 64. Okey, baik. Okey, pada pelajaran yang lalu kita telah belajar tentang amalan demokrasi berparlimen dan juga raja perlembagaan dalam bab-bab yang lalu kan. Jadi dalam ciri moden pemerintahan negara kita termasuklah sistem persekutuan. Ingat ada 3 ciri moden pemerintahan kita, iaitu sistem persekutuan, amalan demokrasi berparlimen dan juga kewarganegaraan. Imbas kembali bab yang lalu. Dalam bab 4 ni pengkhususan kita dalam sistem persekutuan itu sendiri. Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan. Yang ni kita sudah tahu dalam tingkatan 4 tahun lepas kita sudah belajar. Persekutuan bermaksud gabungan negeri-negeri membentuk sebuah persekutuan tanah Melayu dan juga akhirnya persekutuan Malaysia. Dan sistem persekutuan kita ni ada latar belakang sejarahnya. Nanti kita lihat dalam topik-topik kecilnya. Kita ada kerajaan persekutuan dan kita ada kerajaan negeri, dan kedua-dua kerajaan negeri ada kuasa-kuasanya yang tertentu seperti yang ditetapkan dalam perlembagaan persekutuan. Kedua-dua kerajaan ini memberi kerjasama antara satu sama lain untuk memberi manfaat kepada kesejahteraan rakyat. Dan kita juga akan belajar lepas ni iaitu faktor-faktor pengukuhan sistem persekutuan di negara kita. Itulah sedikit sinopsis ataupun gambaran keseluruhan bab 4 yang kita akan belajar. Next page. Kita akan lihat intipati pembelajaran kita dalam bab 4. Ada 4 topik kecil yang kita akan belajar. InsyaAllah hari ini kita cover 2. Esok kita cover 2. Jangan lupa esok student. Pukul 9 pagi kita cover lagi 2 bab dan akhirnya selesaikan bab 4. Minggu depan kita masuk bab 5. Lepas tu kita ujian. Macam tu lah InsyaAllah boleh siap. Alright. Topik pertama, latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Yang kedua, kuasa kerajaan persekutuan dan kuasa kerajaan negeri. Yang ketiga, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dan yang keempat, faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Jadi itulah keempat-empat topik kecil intipati pembelajaran dalam bab 4. Next. Jom. Kita lihat muka surat seterusnya, muka surat 66, iaitu topik kecil yang pertama, 4.1, latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Baiklah, apakah misi pelajaran kita hari ini? Jadi bila sebut pasal misi, mesti di akhirnya berjaya kan? Siapa tak nak misinya berjaya? Jadi misi kena berjaya. Jadi kriteria kejayaan pelajaran hari ini ialah pelajar dapat membina garis masa dan menjelaskannya. Menjelaskan apa? Pembentukan sistem persekutuan di Malaysia. Inilah dia 4.1.
misi dalam topik ini, topik 4.1. Pelajar boleh membina garis masa. Garis masa ni dalam istilah lain kronologi ataupun urutan peristiwa. Boleh juga, sama je tu. Okey, tentang latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Bila sebut garis masa, mesti ada tahun dan dia punya peristiwa. Macam tu. Simple je sebenarnya. Kita boleh buat ringkasan je sebenarnya benda ni. Okey, jadi dalam topik-topik ini, cikgu dah highlightkan beberapa istilah dan juga frasa merujuk kepada isi penting. Okey, baik, jom kita lihat. Baik pelajar-pelajar, okey. Dengan pen warna anda, highlighter pen, okey, ataupun ada sebarang soalan, okey, boleh mencelah tanya cikgu. Okey. Malaysia negara persekutuan yang mengamalkan sistem persekutuan. Okey, kita tahulah, iaitu penyatuan beberapa buah negeri membentuk sebuah negara bersekutu. Macam tu. Okey. Jadi sekutu-sekutu ni bermaksud gabungan atau penyatuan beberapa buah negeri. Baik. Jadi dalam negara kita, okey, penggabungan negeri-negeri ni membentuk dua buah kerajaan, iaitu kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Macam tu. Kerajaan negeri itu kerajaan negeri-negeri yang terdapat dalam persekutuan lah. Bermula daripada negeri Perlis sampailah Sabah. Itu kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan, kerajaan persekutuan adalah kerajaan pusat dipanggil. Okey. Baik. Mari kita lihat bagaimana sejarahnya, latar belakangnya. Baik, kita lihat sudut informasi di sini. Okey. Kalau kita trace back balik awal lagi pada tahun 1895. Negeri Sembilan merupakan negeri Melayu pertama yang ada ala-ala persekutuan, dinamakan sebagai konfederasi. Konfederasi ni bahasa Inggeris. Kan? Tapi konfederasi ni ala-ala persekutuan lah. Macam mana? Baik, kita tengok cerita dia kan. Okey, baik. Yang ni sekadar maklumat tambahan saja. Pada tahun 1889, Luwak, Tampin, Rembau dan Seri Menanti. Okey, apakah maksud Luwak? Boleh buat catatan di situ. Luwak ni daerah dalam Negeri Sembilan. Ni Luwak Tampin, Luwak Rembau, Luwak Seri Menanti. Daerah Tampin, Rembau dan Seri Menanti. Okey. Berjaya disatukan menjadi Konfederasi Seri Menanti. Inilah yang paling awal. Okey. Yang paling awal di negeri pertama di tanah Melayu yang mengamalkan konsep ala-ala persekutuan. Negeri Sembilan. Baik. Dan mereka ni bersetuju menerima seorang residen British. Okey. Kemudian pada tahun 1895, okey, satu perjanjian ditandatangani antara Yang Tuan Besar Seri Menanti, okey, dengan Undang Johor. Okey, undang ni pembesar bagi kawasan tu. Okey, pembesar untuk Negeri Sembilan namanya undang. Undang Johor, Sungai Ujong, Jelebu, Rembau dan Tunku Besar Tampin menubuhkan sebuah konfederasi yang lebih besar dinamakan Negeri Sembilan. Okey. Jadi cuba kita kira berapa. Okey, Tampin 1, 2, 3. Okey. Baru 3 kan. Jadi pada tahun 1889, 1895, okey. Sungai Ujong ni Seremban. Seremban sekarang Jadi berapa tu? Seri Menanti 1, 2, 3, 4, 5. Dah lagi besar lagi sebenarnya. 5 daerah bergabung. Okey. Sampailah akhirnya semua 9 luak ataupun 9 daerah di Negeri Sembilan bergabung membentuk konfederasi yang dinamakan sebagai Negeri Sembilan. Itu namanya 9 tu. Kenapa 9 tu? 9 buah luak dalam Negeri Sembilan bergabung membentuk konfederasi. Okey. Mereka bersetuju menerima residen British untuk pentadbiran konfederasi tersebut. Jadi di sini ada unsur pentadbiran moden dalam Negeri Sembilan. Okey, sebab menerima residen British. Okey. Yang Tuan Besar Seri Menanti iaitu Tunku Muhammad Ibni Tunku Antah kemudiannya dilantik sebagai Raja Negeri Sembilan untuk konfederasi itulah. Okey, Raja Negeri Sembilan
yang digelar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dengan Residen Martin Lister sebagai residen pertama. Itu sejarah ialah negeri pertama yang mengamalkan konsep ala-ala persekutuan. Yang penting yang ini. Yang ni pelajar-pelajar Jadi garis masa yang pertama pada tahun 1896. Negeri-negeri Melayu Bersekutu telah dibentuk pada tahun 1896 berdasarkan Perjanjian Persekutuan 1895, iaitu negeri Melayu yang mana? Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Jadi 1896 negeri-negeri Melayu bersekutu. Simple je, berdasarkan Perjanjian Persekutuan 1895. Namun begitu pelajar-pelajar, tiada agihan kuasa dan fungsi khusus antara kerajaan persekutuan dan ada kerajaan negeri. Ingat bila sebut negara persekutuan, mesti ada kerajaan pusat dan mesti ada kerajaan negeri. Ada pelajar nak masuk? Mari kita lihat. Alimatul Husni. Alimatul Husni, selamat datang. Okay. Kita sedang belajar topik 4.1. Baik, kita sambung. Alright. Settle untuk 1896. Lupa pula bawah ni tak beritahu kan? Tak cikgu ulaskan. Baik. Okey, cikgu cakap tadi, untuk negara persekutuan mesti ada sebuah kerajaan pusat dan beberapa kerajaan negeri. Nama pun bergabung. Tetapi dalam 1896 ni tiada agihan kuasa antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Presiden Jeneral adalah ketua bagi negeri-negeri Melayu Bersekutu ni. Dan keputusan dibuat oleh beliau yang berpusat di Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. Settle 1896. Jelas tak? 1896 ni jelas? Sudah respon jelas tak? Hello? Respon jelas Okey, jelas cakap jelas. Cikgu faham, cikgu tak faham angkat. Boleh tanya. No hal punya lah kan. Okey, kita santai-santai je hari ni sambil minum kopi macam tu lah. Alright, kita tengok garis masa yang kedua. Muka surat 67. Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Jadi tahunnya 1927, peristiwanya Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, bagaimana dia punya huraiannya? Okey, majlis ini distruktur semula pada tahun 1927 untuk memperkemaskan tadbir urus persekutuan NN negeri-negeri Melayu Bersekutu dan untuk mengukuhkan kedudukan British di negeri Melayu. Itu pada tahun 1927. Okey, sebenarnya British nak kukuhkan lagi penguasaannya di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kerana di negeri ini banyaknya kepentingan ekonomi British seperti biji timah. Negeri ini kaya dengan mineral kan, hasil bumi. Tentulah negeri-negeri Melayu Bersekutu sudah tentulah British nak kukuhkan kedudukan mereka di sana. Kan? Baik, kita lihat seterusnya garis masa yang ketiga. Malayan Union ataupun dalam bahasa Melayu Kesatuan Malaya 1946. Okey, pada tahun itu British menyatukan semua pentadbiran negeri Melayu daripada Perlis sampai ke Johor termasuk Pulau Pinang dan Melaka, membentuk sebuah kesatuan yang besar dinamakan sebagai Kesatuan Malaya ataupun Malayan Union. Okey, jadi di sini ada satu kerajaan pusat yang kuat di bawah kuasa Governor British. Tiada kerajaan negeri ni kat sini. Sebab tak ada kerajaan negeri, sebuah kerajaan pusat saja. Itu sebabnya Malaya Union ni adalah satu bentuk penjajahan mutlak. Baik. Namun begitu, Malaya Union dilaksanakan dalam tempoh masa yang terhad. Ekoran mendapat tentangan daripada raja dan orang Melayu. Itulah dia. Persekutuan 1946 negeri-negeri Melayu tu ditadbir, disatukan semua menjadi sebuah kerajaan pusat yang kuat. Macam itulah Baik. Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ekoran tentangan Malaya Union, maka Malaya Union digantikan dengan PTM 1948. Gabungan 9 buah negeri Melayu
dan 2 buah negeri selat iaitu Melaka dan Pulau Pinang membentuk sebuah persekutuan tanah Melayu dengan satu perjanjian iaitu perjanjian PTM 1948. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan kuasa kerajaan persekutuan dan kuasa kerajaan negeri, dan bermulalah era moden amalan persekutuan di negara kita, dan kita teruskan sehingga hari ini. Dia start kat sini, yang mana dalam perjanjian tersebut menetapkan kuasa kerajaan persekutuan dan kuasa kerajaan negeri. Bermula daripada 1948. Oleh kerana negara kita belum lagi merdeka pada tahun 1948, negara kita pada masa itu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British sebagai ketua persekutuan. Namun begitu, Raja-Raja Melayu mendapat kembali kuasa raja-rajanya yang jelas dalam pentadbiran dan dalam perundangan, dan mereka ataupun baginda memerintah negeri mengikut perlembagaan masing-masing. Begitulah cerita 1948. Sebenarnya ulang kaji je benda ni. Dua ni, Melayunya dengan 48, sebab kita dah belajar dalam tingkatan 4 tahun PAS. Next. PTM 1957 yang merdeka. Jadi kita merdeka pada 31 hari bulan Ogos 1957. Untuk kerajaan yang merdeka ini, kita ada sebuah kerajaan persekutuan yang kuat. Kita merdeka, tiada lagi di bawah penjajahan British. Jadi ketua persekutuan kita adalah Yang Tuan Agong, yang diwujudkan sesuai dengan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Untuk Perdana Menteri pada ketika itu ialah Tunku Abdul Rahman, yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya MPP. Ingat balik, pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Ingat kembali pelajaran tingkatan 4. Alright. Kemudian pada tahun 1963, Perjanjian Malaysia lahir dan terbentuklah Persekutuan Malaysia, gabungan 11 buah negeri tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Nama persekutuan ini adalah Malaysia, kekal sampai hari ini. Begitulah pelajar-pelajar garis masanya. Untuk latar belakang sejarah persekutuan di negara kita. Kalau kita buat garis masa tu di atas kertas, simple aja. Dan daripada garis masa itu kita boleh olah, kita boleh huraikan mengikut kefahaman. Jadi gariskan semua isi-isi penting ni pelajar. Ni isi penting lah ni yang cikgu gariskan ni. Gariskan. Baik. Cikgu buka kepada soalan. Silakan. Kalau ada soalan, silakan pelajar-pelajar. Kita buka pada sebarang soalan untuk latar belakang. Latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Faham ke? Tak faham ke? Ada soalan ke? Ada kemuskilan kan? Respon. Kalau cikgu nak teruskan, cikgu tu nak teruskan. Nak teruskan kalau ataupun ada soalan pelajar-pelajar. Silakan. Respon. Cikgu. Ya, silakan. Sistem persekutuan ni dia memang stop sampai 1963 je. Apa dia? Stop? Dia stop dekat 1963 je. Lepas tu tak ada dah sistem Tak, persekutuan. bukan stop. Okey, macam ni. Tu salah faham tu. Tak apa, tanya. Bagus tau. Yang pertama cikgu selut soalan tu. Kerana tak jelas dah tu, kurang jelas. Okey. Kalau ikut garis masa, sistem persekutuan di negara kita mempunyai latar belakang sejarah. Dia sampai 1963, bukan stop dekat situ. Sebaliknya kekal sampai hari ni, itu maksudnya. Kat sini kita nak cerita latar belakang je. 1963 kekal lah sampai hari ni. Faham Eda bukan stop bukan berhenti. Kalau berhenti macam ada perampasan kuasa lah pula. Kan? Ada rampasan kuasa ke? Tak, bukan stop. Tidak terhenti pada tahun 1963, tetapi diteruskan sehingga hari ini. Cuma pada tahun 1965 Singapura
dikeluarkan dari Malaysia. Peristiwa ini kita akan belajar dalam bab akan datang. Okey. Lepas tu kekal lah sampai hari ini. Kita amalkan sistem persekutuan. Okey. Alright, soalan lain, soalan kedua, silakan. Ada tak soalan? Silakan. Kalau tak ada saya teruskan. Cikgu teruskan boleh? Boleh ke? Cikgu, Ya, silakan. cikgu. Ya, silakan. Malaya Union dengan komunis lain ke cikgu? Oh, lain. Lain. Komunis ni fahaman. Malaya Union ni negara. Okey. Okey, baik. Ringkas ulang kaji, ringkas je. Ringkas sebab cikgu tak nak, sebab kita nak bincang topik ni. Okey, baik. Komunis ni adalah satu fahaman masuk ke negara kita sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Jadi dia masuk melalui persatuan-persatuan, persatuan buruh kan, dia masuk dan disebarkan fahamannya di negara kita. Akhirnya komunis ni ada persatuannya, iaitu Pertubuhan Komunis Melaya PKM. Dan cita-cita komunis ni nak membentuk negara komunis di negara kita. Tu cita-cita dia. Kita bukan negara komunis. Kita dapat patahkan idea komunis. Kita dapat patahkan idea komunis itu kerana tidak sesuai dijalankan di negara kita dan mendapat tentangan daripada masyarakat pelbagai kaum. Ingat balik pelajaran tingkatan 4 iaitu bab 6. Bab 6 tingkatan 4 komunis. Baik, Malaya Union ni satu hal pula. Melayu ni selepas kita selepas negara kita selepas negara kita tamat perang dunia, selepas tamat perang dunia kedua di negara kita, Jepun balik kampung, British datang, lepas tu British terus nak menubuhkan Malaya Union, iaitu sebuah gagasan negara baru yang menyatukan semua negeri Melayu, membentuk sebuah dengan satu kerajaan pusat yang kuat di bawah Governor British, yang mana Malaya Union ni sebenarnya adalah penjajahan baru, penjajahan mutlak British, bukan lagi konsep naungan. Raja tidak ada lagi kuasa sama sekali, tak ada, hanya ada pada nama saja, satu kuasa pun tak ada. Dan bangsa pada masa itu bukan lagi bangsa Melayu kan, bukan lagi bangsa Cina, India, tak ada, semuanya adalah bangsa bangsa British. Jadi Malaya Union ni adalah penjajahan sebenarnya. British nak jadikan Malaya Union ni sebagai sebahagian daripada negara British. Macam tu. Jajahan British lah. Lain komunis dengan Malaya Union lain. Ada lagi soalan lah kalau nak tanya sebelum kita masuk 4.2. Ada tak? Kalau tak ada, kita teruskan dengan topik 4.2. Sedia rujuk muka surat 68. 4.2. Cikgu besarkan sikit kat sini. Alright. Apakah misi pelajaran kita untuk 4.2 ni? Kuasa kerajaan persekutuan dan kuasa kerajaan negeri. Baik, ada 3 misi kita. Pelajar dapat menjelaskan pembahagian kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Maksudnya, apakah kuasa kerajaan persekutuan tu? Apakah bidang kuasanya? Apakah bidang kuasa kerajaan negeri pula? Dua-dua ni ada kuasa masing-masing. Kita kena kenal pasti. Dan kedua-dua kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri juga ada senarai kuasa bersama. Ada bidang kuasa yang dikongsi bersama. Dan yang ketiga, kita akan bincang tentang peranan kerajaan tempatan atau lebih dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan, PBT. Kerajaan tempatan ni di bawah kuasa atau kendalian kerajaan negeri. Baik. Kita bersedia untuk 4.2. Baik pentadbiran kerajaan Malaysia dibahagikan kepada 3 peringkat. 1 kerajaan persekutuan, 1 kerajaan negeri dan 1 lagi kerajaan tempatan. Ada 3. Kerajaan tempatan ni di bawah kuasa kerajaan negeri. Baik, pembahagian kuasa. Jadi student jangan confuse atau keliru dengan pengagihan kuasa.
Pengagihan kuasa kita belajar dalam bab 3, yang mana pengagihan kuasa tu dipecah kepada 3 badan. 1 badan eksekutif, 2 badan perundangan, 1 badan perundangan, 2 badan eksekutif, 3 badan kehakiman. Yang tu pengagihan kuasa. Yang ini sekarang kita bincang adalah pembahagian kuasa. Lain. Baik. Jadi dalam perlembagaan negara kita menetapkan adanya kuasa-kuasa khusus ataupun bidang kuasa tertentu antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Sudah termaktub dalam perlembagaan. Jadi kedua-dua kerajaan ini akan menjalankan pentadbirannya berpandukan perlembagaan. Sebab perlembagaan dah cerita semua apa bidang kuasanya. Jadi kedua-dua kerajaan ini ada kuasa perundangan, maksudnya kuasa menggubal undang-undang. Dan juga ada kuasa pemerintahannya. Baik, tujuan pembahagian kuasa ini adalah untuk melicinkan perjalanan sistem persekutuan ataupun jentera pentadbiran senang supaya dia sistematik. Sebab supaya tidak bertombong dua-dua ni. Itu sebab dengan ada pembahagian kuasa ni dia tidak bertembung dan sistem pentadbiran negara kita akan berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Begitulah. Namun begitu pelajar-pelajar, kuasa lebih besar diperuntukkan kepada kerajaan persekutuan. Sebab kerajaan persekutuan ni adalah negara kita itu sendiri. Negara kita ditadbir oleh kerajaan persekutuan sebagai kerajaan yang kuat. Kita ni kena kuat. Kerajaan persekutuan kena kuat. Kalau tidak kuat, maka anasir-anasir luar boleh cocok jarum, boleh menggugat kedaulatan negara kita. Itu sebabnya kerajaan persekutuan ni bidang kuasanya luas sangat. Baik, nanti kita lihat apakah bidang kuasanya. Jadi kenapa perlu kuat? Untuk menjamin kestabilan dan kemajuan negara. Untuk kerajaan tempatan, tiada peruntukan khusus kepada perlembagaan kepada kerajaan tempatan. Sebaliknya, kuasa kerajaan tempatan ni adalah di bawah kuasa kerajaan negeri. Kerajaan negeri tetapkan. Nanti kita bincang dalam topik akhir. Itulah maksud pembahagian kuasa dan juga dia punya huraian-huraiannya. Jadi kerajaan persekutuan di negara kita, dia punya pusat pentadbirannya terletak di sekarang Putrajaya, dulu Kuala Lumpur. Kuala Lumpur bertambah sesak dan padat, maka nak pergi pegawai kerajaan nak pergi mesyuarat, traffic jam lah, terperangkap traffic jam lah, kemalangan lah. Jadi dia terlalu padat, sibuk sehingga lewat sampai mesyuarat dan sebagainya. Dan dia berterabur kalau nak pergi kementerian sini, kat sana. Kementerian tu dekat sini. Kementerian-kementeriannya bertaburan di Kuala Lumpur ni. Dia tidak dalam satu komplek yang besar. Jadi kerajaan tukar pusat pentadbiran dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Tetapi Kuala Lumpur masih kekal sebagai wilayah persekutuan. Pusat pentadbiran negara kita, ataupun kerajaan pusatnya kat situlah, Putrajaya. Semua kementerian duduk dalam satu kompleks, dalam satu kawasan yang besar, namanya Putrajaya, wilayah persekutuan Putrajaya. Kita ada satu lagi wilayah di bahagian Borneo, iaitu Labuan, Pulau Labuan. Baik. Teruskan dengan kuasa kerajaan persekutuan. Apakah bidang kuasa kerajaan persekutuan? Baik, seperti yang telah termaktub dalam perlembagaan, kuasa kerajaan persekutuan ni dikenali dengan nama senarai persekutuan. Senarai apa? Senarai bidang kuasa kerajaan persekutuan. Luas bidang kuasa kerajaan persekutuan ni sebab dia termasuk dia berkaitan dengan kepentingan negara dan merangkumi semua aspek perkhidmatan berkaitan negara. Antara senarai persekutuan itu termasuklah hal-ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri, pentadbiran keadilan, kewarganegaraan, kewangan, perhubungan,
pengangkutan, pelajaran, perubatan dan kesihatan, dan banyak lagi nanti cikgu tunjukkan senarai lengkapnya. Okey. Alright. Tu banyak ni sebenarnya. Okey, nanti cikgu tunjukkan dalam jadual. Dia ada jadual dia. Okey. Baik, ini adalah antara senarai persekutuan lah. Okey. Jadi kuasanya memang luas. Okey, sebab dia berkenaan dengan kepentingan nasional. Sebagai contoh kesihatan. Okey, kesihatan ni teras kepada rakyat. Okey, kalau tak ada kesihatan, maka taraf hidup rakyat akan merosot. Kan? Baik, kita lihat pula kuasa kerajaan negeri, muka surat seterusnya. Okey. Okey, setiap negeri di Malaysia ada Dewan Undangan Negeri. Okey, yang mempunyai kuasa menggubal undang-undang. Okey. Dan dalam perlembagaan persekutuan, kuasa ini dikenali dengan nama senarai negeri. Seperti contoh di sebelah. Okay, antaranya ialah, dia banyak lagi Undang-Undang Islam, Tanah, Pertanian dan Perhutanan, Kerajaan Tempatan, yakni PBT, Hari Kelepasan Negeri. Ini adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Sebagai contoh, Hari Kelepasan Negeri, Hari Cuti Negeri. Sebagai contoh, cuti keputeraan Sultan Pahang. Negeri lain tak boleh cuti. Sebab apa? Sebab ini di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Macam tu. Contoh kerajaan tempatan, Majlis Bandaraya Kuantan. Dia buat tiket parkingnya 1 jam RM1. Katakanlah 1 jam RM1. Mungkin negeri lain tak sama kan? Kenapa tak sama? Sebab ini adalah kuasa kerajaan negeri. Macam tu. Baik. Selain itu, pelajar-pelajar, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ada tanggungjawab bersama. Yang mana kuasanya dibuat bersama-sama. Okey, dalam perlembagaan persekutuan dinamakan sebagai senarai bersama. Kedua-dua kerajaan ini boleh menggubal undang-undang untuk perkara yang sama. Sekiranya ada percanggahan, okey, tentang undang-undang tersebut, maka undang-undang di peringkat parlimen haruslah dipatuhi. Maksud undang-undang yang tinggi lah, undang-undang dalam perlembagaan itulah mestilah dipatuhi. Okey. Baik, antara senarai bersama, kebajikan awam, beasiswa, perlindungan haiwan liar dan taman negara, perancangan bandar dan luar bandar, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit, kebudayaan dan sukan, perumahan. Yang ni tanggungjawab dua-dua. Sebagai contoh perumahan kalau contohnya perumahan Prima Prima, okey. Jadi perumahan Prima ni ada di bawah kendalian kerajaan negeri dan ada di bawah kendalian kerajaan persekutuan. Nampak tak? Maksudnya mereka ada kuasa bersama. Okey. Sebagai contoh dekat dengan hospital tu Prima tu, okey, ada satu tanah yang telah diteroka tu kan. Hutan yang diteroka tu. Okey, itu tanah untuk perumahan Prima kalau awak nak tu di sebelah hospital tu kan. Baik, kita lihat negeri Sarawak dan Sabah. Dia special sikit sebab Sarawak dan Sabah ni nak masuk Malaysia dia ada syarat-syaratnya. Okey, Sarawak dan Sabah meletakkan syarat yang dikenali dengan nama 20 perkara. Jadi untuk menyesuaikan kemasukan Sarawak dan Sabah dalam Malaysia, maka Sabah dan Sarawak ada kuasa tambahan, iaitu dari segi undang-undang dan adat anak negeri dan penubuhan mahkamah negeri dan juga kereta api Sabah. Kedua-dua negeri Sarawak dan Sabah ni ada senarai bersama juga. Okey, seperti undang-undang berkaitan dengan diri, seperti perkahwinan, perceraian, penjagaan anak, nafkah dan juga yang ada kaitan dengan undang-undang keluarga. Yang ni tentang perkahwinan keluarga lah, dari segi kahwin, cerainya, penjagaan anak, nafkah kan. Begitulah Okey, yang ketiga, penyelidikan pertanian dan perhutanan, pengawalan makhluk perosak dan pencegahan penyakit tumbuhan dan pilihan raya bagi Dewan Negeri. Itu sebabnya pelajar-pelajar, pilihan raya Sarawak dan Sabah memang terasing daripada pilihan raya umum. Dia tak sama tempoh dia. Selalunya negeri ini, kedua-dua negeri ini start awal pilihan rayanya. Kan? Baik. Okey, di bawah Akta Immigration 1963, Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah ada kuasa khas
untuk mengekalkan kuasa kawalan, kemasukan dan kediaman di negeri-negeri berkenaan. Maksudnya, immigration di Sarawak dan Sabah boleh menghalang mana-mana individu dan pihak daripada semenanjung tanah Semenanjung Malaysia untuk masuk ke Sarawak maupun Sabah. Dia boleh halang. Immigration yang ada kuasa. Bagi contoh kerajaan negeri. Okey. Jangan bagi masuk individu X dari negeri katakan negeri Pahang. Tak dapatlah individu X tu masuk. Contoh macam tu lah. Okey. Alright. Baik. Okey. Kita lihat pula sebelum kita pergi peranan kerajaan tempatan. Okey, sekarang tadi kita dah bincang kuasa kerajaan persekutuan, bidang kuasa kerajaan persekutuan dan bidang kuasa kerajaan negeri. Okey, sekejap ada pelajar nak masuk. Cikgu kena admit. Alisha. Alright. Okey. Selamat datang Alisha. Kita dah habis bincang kuasa kerajaan persekutuan dan kuasa kerajaan negeri. Okey, student, ada tak sebarang soalan? Setakat ini. Silakan. Setakat ini ada tak sebarang soalan? Silakan student. Ada kemuskilan tak? Silakan. Okey. Okey student. Ya. Okey je pastikan anda highlightkan isi-isi penting tersebut. Okey. Dan untuk nota ada dalam Telegram tak perlulah awak nak salin-salin dah sebenarnya. Cuma nak buat catatan tambahan atau nak buat ringkasan itu terpulang kepada awak Okey. Macam itulah Okey, kita teruskan dengan kerajaan tempatan. Seperti yang cikgu sebutkan sebelum ini, kerajaan tempatan ini adalah di bawah kendalian dan kuasa kerajaan negeri. Kerajaan tempatan juga dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Okey. Dan PBT ini akan mentadbir kawasan tempatan atau daerah tersebut. Sebagai contoh, daerah Maran. Okey, daerah Kuantan, daerah Temerloh. Itu kerajaan tempatan lah. Okey. Baik. Jadi ada fungsi-fungsi dan peranan kerajaan tempatan tersebut seperti infografik di bawah. Ada 11 kalau tak silap cikgu, kalau kita senaraikan ni ada 11 fungsi PBT. Okey, yang pertama menyediakan perkhidmatan pembersihan. Oleh kerana bandar Jengka ini di bawah Majlis Daerah Maran, maka Majlis Daerah Maran MDN telah melantik alam flora, alam flora untuk membersihkan bandar-bandar kita. Kawasan kita lah dalam daerah Maran ni termasuk bandar Jengka. Cuba tengok setiap hari apa cikgu tak pastilah lori sampah datang, ada hari dia. Dia 2 kali seminggu. 2 kali seminggu lori sampah datang ambil sampah di rumah kita. Dan dalam satu hari, hari Rabu, yang ni cikgu ingat, hari Rabu lori recycle, reduce dan reuse akan datang ambil barang-barang terpakai seperti plastik, kertas, kaca dan lain-lain. Itu setiap hari Rabu. Jadi MDM lah atau PBT ini yang menyediakannya. Okey, yang kedua adalah lesen dan kawalan penjaja. Penggerai-penggerai, penjaja-penjaja di tepi jalan, malah pengusaha restoran, premis-premis, toke-toke motor, Yamaha motor, toke-toke kedai dalam daerah Maran, lesennya dikeluarkan oleh Majlis Daerah Maran. Janji nama kedai. Kedai mesti ada lesen. Termasuklah kedai gunting rambut. Kedai gunting rambut yang tak ada lesen dekat peda kita je lah. Kat kampung tu tak ada lesen lah. Sebab kampung itu bukan di bawah kuasa Majlis Daerah. Kan? Baik. Yang ketiga, membangunkan perumahan awam. Jadi antaranya kalau awak nak tahu, dalam bandar Jengka ni ada perumahan-perumahan memang khusus untuk untuk golongan-golongan B40 ni, iaitu perumahan kos sederhana dan kos murah.
terutama untuk golongan B40 yang mana permohonan atau pembeli mesti dapatkan kelulusan daripada kerajaan negeri. Ada. Baik. Jadi projek perumahan awam terutama untuk golongan B40 disediakan oleh dilulus dan disediakan oleh majlis daerah atau majlis bandaraya. Macam itulah. Baik, yang ketiga, menyediakan kemudahan sukan dan kebudayaan. Di Bandar Jengka ni susah nak nampak kemudahan sukan ni. Jengka Sport tu orang Jengka lah yang buat kan. Cuma nak kemudahan sukan dan kebudayaan ni maksud cikgu ialah seperti tempat riadah orang jogging. Dia taman komuniti awam untuk beriadah, untuk jogging. Riadah suka-suka ringan, jogging, lari, ada taman permainan. Dekat Jengka ni tak besar sangat. Tapi di Maran ada, Bandar Maran ada. Kalau nak buat kan, kita nak buat macam jerantut ICT, tu cantik lah kan. Patutnya Jengka dah ada macam tu dah. Baik, yang berapa ni? 5. Menyediakan pasukan bantuan dan penyelamat. Bantuan dan penyelamat adalah seperti bomber. Bomber seperti bomber di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kalau awak nak tahu. Dan satu lagi ialah APM, Angkatan Pertahanan Awam. Jadi ini adalah fungsi Kerajaan Tempatan untuk memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana. Baik. Menyediakan perkhidmatan kecemasan seperti banjir, tanah runtuh, dan sebagainya lah. Adalah dia punya selalunya perkhidmatan kecemasan ni, bantuan penyelamat, pasukan penyelamat lah yang ada. Yang ketujuh, menyediakan kemudahan awam seperti tandas. Tandas awam ada. Kadang-kadang ada setengah tempat tu pusat ataupun wifi percuma. Ada tempat-tempat wifi percuma. Kemudahan wifi percuma ada. Seperti contoh di stesen bas. Tempat kita tak ada lah kan. Di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Contohnya di dalam LRT, dalam hentian di LRT ada wifi. Dalam LRT pun ada. Baik, menyenggara jalan raya. Berlobang, tampal, turap dengan turapan baru. Itu semua peranan PBT. Begitu juga dengan sistem saliran. Longkang lah. Longkang besar, longkang kecil yang tersumbat tu. Yang bertakung adalah di bawah tanggungjawab majlis daerah atau majlis bandaraya. Dia akan lantiklah vendor. Vendor ni maksud syarikat pembersihan seperti Alam Flora yang akan menyenggara sistem sairan, mengindahkan kawasan. Yang seterusnya ialah yang ke-10 mengindahkan kawasan lah. Dan yang ke-11 menjaga kesihatan awam. Contohnya fogging. Kalau kes itu, tempat itu zon merah bagi denggi, dia akan buat fogging, semburan beracun. Ataupun tempat itu zon kluster bagi COVID-19, akan dibuat sanitasi awam. Baik, itulah pelajar-pelajar 11 fungsi PBT. 11 fungsi PBT. Baik, dan PBT ni kalau kita lihat fungsi-fungsinya, ianya sangat dekat dengan rakyat. Sebab itu memang tujuannya. Untuk berkhidmat kepada rakyat. Untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat, dan kemudahan-kemudahan inilah perkhidmatan dia supaya rakyat dapat hidup dalam keadaan selesa. Supaya rakyat dapat kemudahan-kemudahan seperti air, elektrik, rumah, gitulah, kemudahan bank dan sebagainya. Jadi itulah fungsi pihak berkuasa tempatan. Selesai untuk part point 2. Sampai sini je lah kita punya topik. Esok kita sambung part point 3 dan part point 4. Baik, sebelum tu ada nak tanya sebarang soalan sebelum kita buat satu soalan. Ada satu soalan yang anda perlu buat. Cikgu bagi masa lah. Cikgu buka dulu kepada ruang soal jawab. Silakan. Tentang topik kita ni, tentang PBT, tentang kerajaan negeri,
tentang kerajaan persekutuan, tentang pembahagian kuasa. Okey, silakan pelajar-pelajar. Cikgu nak Ada nak? tanya. Silakan. Undang-undang apa tu kat Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak lain ke? Baik. Undang-undang. Okey, kena ingat. Undang-undang ni ada dua peringkat. Satu dia peringkat persekutuan. Satu dia peringkat negeri. Undang-undang di peringkat persekutuan namanya Akta. Terpakai seluruh negara. Contoh, jika individu itu mengedar dadah, tak kisahlah negeri mana pun edar dadah, maka dia akan disabitkan di bawah Akta Dadah Berbahaya yang digubal oleh kerajaan persekutuan. Nampak tak? Okey, baik. Okey, untuk negeri, kerajaan negeri berkuasa menggubal undang-undang negeri. Katakan negeri Pahang menggubal undang-undang syariah. Apa dia? Okey. Berkhalwat lelaki dan perempuan yang belum kahwin. Katakanlah dalam sebuah hotel berkhalwat individu lelaki dan perempuan yang belum berkahwin. Maka dua orang ini akan didakwa di bawah kerajaan negeri. Dia lain, dia tak sama. Okey. Dia tak samanya dari segi undang-undang yang digubah oleh kerajaan negeri. Apa dia undang-undang dia? Contohnya berkhalwat tak okey. Sekiranya didapati lelaki dan perempuan duduk bersama-sama tanpa ikatan, dia punya ayat undang-undang ni, tanpa ikatan perkawinan yang sah, boleh dikenakan bla 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 hukuman gini. Itu untuk individu yang melakukan kesalahan negeri itu. Kan? Tetapi untuk undang-undang yang digubal di peringkat persekutuan, sebagai contoh Akta Dadah Berbahaya, memiliki atau mengedar dadah lebih daripada berapa gram, dia ada gram ni cikgu tak ingat, maka boleh dijatuhkan hukuman gantung mandatori sampai mati. Ini semua terpakai semua untuk negeri, semua negeri. Faham tak, Aida? Faham. Faham Jadi sebenarnya dia tengok perlembagaan tu, undang-undang tu digubal oleh siapa? Persekutuan ke negeri? Dan tengok kesalahan orang buat tu lah. Kesalahan itu boleh didakwa di bahagian mana. Okey. Jadi contoh kerajaan negeri, undang-undang yang digubal oleh kerajaan negeri dinamakan sebagai enactment. Untuk Sarawak Sabah dinamakan sebagai ordinan. Jadi contoh kalau individu itu dia membuat kesalahan yang melanggar undang-undang negeri, individu itu boleh didakwa di bawah enactment berkenaan. Okey. Contohnya macam tadilah, jenayah syariah, berkhalwat, tak puasa kan, termasuk dalam geng plastik hitam. Memang bolehlah dikenakan hukuman atau didakwa di bawah enactment. Okey. Kalau kerajaan persekutuan namanya Akta. Banyaklah Akta Dadah Berbahaya, Akta Pengangkutan Jalan. Kan? Contoh, tidak pakai helmet. Okey, semasa memandu, okey, motosikal, menunggang motosikal di jalan persekutuan dan jalan negeri, kan? Semua negeri awak pergi sama je undang-undangnya. Macam itulah. Dia tengok pula kesalahan dia dan di mana kesalahannya boleh disabitkan, sama ada di bawah akta ataupun enactment ataupun ordinan. Okey, faham Okey, lagi soalan kalau ada silakan. Okay, cikgu cuba jawab sebarang kesusutan, sebarang dia tak jelas. Tanyalah tanya tentang topik ini. Tanya, pastikan jelas Silakan pelajar-pelajar. Okey tak? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak tunjukkan senarai penuh. Okey. Senarai penuh bagi persekutuan, negeri dan juga senarai bersama. Okey, jom kita tengok. Okey, sekejap Okey, di sini. Okey, cikgu akan tunjukkan senarai persekutuan, senarai negeri dan juga senarai bersama yang lengkap dalam buku teks tu. Antara saja sebahagian. Baik, inilah dia pelajar-pelajar. Cuba tengok senarai persekutuan. Banyak kan?
Tengok dulu, cikgu akan scroll pelan-pelan sampai ke bawah. Tengok senarai persekutuan. Kan? Banyak kan? Sebab itu cikgu cakap kuasa kerajaan persekutuan lebih luas. Okay? Dia terdiri daripada kepentingan nasional. Okay? Seperti pertahanan ni. Oh, kalau pertahanan tak ada, maka tergugatlah kedaulatan. Okay. Oh, sorry. Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Dia ada hilang sekejap. Okey, cikgu kongsikan Okey, nampak tak? Sekali lagi. Nampak. Okey, dia ada tiba-tiba lost connection sekejap. Cikgu bimbang tu. Okey, Okey, kalau tengok pula senarai negeri, ini undang-undang lengkap dia. Okey, ini undang-undang dia. Nanti cikgu kongsikan undang-undang ni dalam Telegram anda. Okey, Alright. Ini dia. Dan ini senarai bersama. Okey. Baik, jangan bimbang. Senarai ini cikgu akan kongsikan dalam Telegram. Alright. Okey. Okey, kalau tiada apa-apa. Okey, ada nak tanya tak? Kalau tak ada nak tanya tak? Cikgu nak bagi soalan ni. Okey, kalau tak ada, okey, cikgu nak bagi soalan. Okey. Okey, baik. Ikut awak, cikgu nak tunjukkan soalan sekarang. Okay, cikgu nak tunjukkan soalan. Okey. Jadi, keluarkan testpad sebab keluarkan testpad. Okey. Selain testpad cukup ada satu soalan saja hari ini, salin soalan itu ataupun awak screenshot ke, ikut awak lah. Okey, salin lebih bagus kan? Salin satu soalan je pun. Okey. Baik, salin, kemudian cuba jawab. Cikgu bagi masa lebih kurang dalam masa 10 minit 10 minit satu soalan je 10 minit. Okey, cuba jawab soalan tersebut. Ayat lengkap, okey. Baik, cikgu tunjukkan soalan sebentar. Okey, sekejap cikgu tunjukkan soalan dia. Sekejap Baik. Cikgu kongsikan dulu skrin cikgu bersama dengan anda. Okey, respon. Nampak tak? Skrin yang cikgu kongsikan? Student? Respon. Tak nampak. Nampak. Tak nampak? Ya atau tidak? Nampak atau tidak? Baru nampak. Baru nampak. Lambat sikit. Kena sabarlah ya. Okey, salin sekarang satu soalan saja. Okey. Jawab dalam masa 10 minit. Okey, 10 minit 10 minit. Lepas tu kita bincang soalannya 10 hingga 12 minit gitulah lebih kurang Jangan lama sangat. Satu soalannya pun. Okey, soalan dia. Okey. Mengapakah kerajaan Malaysia cukup tak ni? Try dulu mengamalkan. Oh, boleh, cukup. Mengamalkan pembahagian kuasa. Tentang pembahagian kuasa soalan ni dalam pentadbirannya.
Okey. Jadi markahnya ialah 8 markah. Banyak esei. Okey, jawablah. Cikgu bagi masa selama 10 minit, 12 minit, lebih kurang macam tu. Okey. Mengapakah kerajaan Malaysia mengamalkan pembagian kuasa dalam pentadbirannya? Jawapannya banyak daripada buku teks. Tengok balik pembagian kuasa itu tadi. Okey, dan kalau ikut aras pemikiran, soalan ni adalah soalan kebat aras menganalisis. Okey, anda juga boleh buat inference. Kalau nak buat inference boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah pun. Okey. Alright. Okey, 10 minit bermula dari sekarang. Okey, silakan. Jap. Ni soalan dia. Okey. 10 minit Dah salin soalan? Dah salin? Sudah. Okey, jawablah Jawablah. Okey. Sambil-sambil ni cikgu pasanglah selingan lagu. Kan? Okey, 10 minit lah. Cikgu cari lagu 10 minit lah. Lebih kurang gitu.
Did you know that you can make money from YouTube without creating videos? That's right. You can use other people's videos to make money. Okey, 10.25 kita akan bincang jawapannya. Dah siap, boleh hantar dalam Telegram.
Okay, alright. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10.20 lebih lah 22 Lagi 3-4 minit lagi, okay. Alright, okay, buat dulu. Cikgu akan tunggu jawapan anda dalam Telegram. Dan cikgu akan pilih lah beberapa sampel jawapan untuk cikgu tanda. Okay. Alright, jadi soalan tu sebenarnya mudah saja walaupun okay, awak lihat macam susah kan? Tak, sebenarnya senang saja. Jawapannya semua daripada buku teks semata-mata. Okey, walaupun dia aras tinggi, kemahiran fikir aras tinggi, tapi sebenarnya dia mudah sebenarnya Alright. Okey, cikgu masih tunggu setakat ni jawapan daripada Aida Masarah setakat ini cikgu nampak. Okey, daripada Aida Masarah setakat ini. Yang lain cikgu masih tunggu. Lagi 2 minit, 10.25 kita akan bincangkan jawapannya. Bolehlah yang kalau dah siap tu, yang dah rasa dah siap tu kan, hantar je. Okey, hantar je. Nanti cikgu semak Okey Okey, siapa dah siap, boleh hantar. Okey, boleh hantar student, hantar je. Okey. Okey, setakat ni Aida bawa seorang ni. Siapa nak hantar? Boleh hantar, silakan. Akif okey Akif. Akif okey. Okey di sana Akif. Are you okey?
Zazrul okey Zazrul? Boleh tak? Okey, cikgu, okey. Alright, teruskan Zazrul, teruskan. Okey, bolehlah hantar. Cikgu nak semak dah ni, hantar je. Cikgu nak semak. Okey, oleh kerana Aida boleh hantar seorang. Okey, baik cikgu nak cuba nak bimbing Aida. Okey, bimbingan menjawab lah. Yang lain boleh tengok Okey, jom sebentar. Cikgu nak download dulu jawapan Aida ni. Okey, download dulu. Alright, kemudian cikgu nak cikgu nak buka open file. Alright, pada mana jawapan Aida yang baru ni kot? Cuba. Okey, baik. Cikgu besarkan dulu sikit, tak payah banyak. Okey, student nampak tak paparan ni? Nampak tak student? Nampak. Nampak tak? Kenapa? Okey, nampak kan? Alright. Okey, cikgu semak. Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan Malaysia mengamalkan pembahagian kuasa kerana ia bertujuan untuk melicinkan perjalanan sistem persekutuan. Baik, melicinkan fakta. Fakta satu markah. Permasalahan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dapat dielakkan. Fakta kedua. Kesannya pentadbiran yang sistematik bagi melicinkan tadbir urus negara dapat diwujudkan. Sistematik melicinkan perkara yang sama dengan F1. Maka di sini akan dapat F1 ulangan. Sama saja, tak ada markah. 2/8. Selain itu, peruntukan yang lebih besar. Cikgu tambah kuasa. Kepada siapa? Kepada dah ada, dia ada cerita ni. Okey, tak apa. Dia ada cerita kat bawah, maka dia jelaslah kat situ. Okey, jadi cikgu tutup di sini. Lebih besar, ini fakta ketiga. 1 markah di sini. Hal ini kerana je. Kalau boleh hal ini kerana untuk. Hal ini kerana. Okey, kita cikgu murnikan Hal ini kerana untuk mewujudkan kerajaan persekutuan yang kuat. Huraian 3. Okey, bagus. 4. Kesannya kestabilan dan kemajuan negara terjamin daripada sebarang masalah. Okey, kesannya kestabilan. Kestabilan, inference 3 yang pertama, dan kemajuan negara. Okey, terjamin. Okey, kemajuan negara, inference 3B. Prak, sini tutup. Okey, bawah satu rangkum saya daripada sebarang masalah yang melibatkan orang luar atau anasi-anasi yang tidak elok. So, sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 Aida. Hujunglah. Okey dah tu 5/8. Okey dah. Banyak dah tu. 5 markah. Okey. Sekejap. Mana gambar ni? Kita bagi markah Okey, 5 markah di sini. Bagus. 5/8. Okey. Cikgu tantangan. Hari ni 7 hari bulan 6. Okey, good job Aida. Kita tengok yang lain pula. Cikgu terus hantar dalam Telegram. Okey, baik tu Aida punya. Okey, siapa lagi hantar? Aina Syahirah. Cikgu cek Aina Syahirah punya. Alright. Baik, cikgu kita lihat Aina Syahirah punya. Okey, cuba lihat yang ini. Okey, baik. Hasilnya nampak ni. Okey. Baik, tidak Kerajaan Malaysia mengamalkan pembahagian kuasa kerana untuk mengelakkan pihak yang sama mentadbir lebih daripada satu kuasa. Okey, untuk menyalahgunakan kuasa ni.
Okey, alright, boleh diterima sebab jawapan boleh munasabah. Okey, 1 markah di sini. Hal ini demikian kerana akan menimbulkan kecelaruan dalam pentadbiran. Boleh? Huraian 1. Okey. Sebagai contoh badan eksekutif, badan kehakiman. Ini kuasa pemerintahan. Kuasa ni kuasa pengasingan ni. Kesimpulan setiap badan. Bukan. So, dia tak boleh dapat ni. Okey, tersilap ni Aina, awak dah salah faham. Nanti cikgu jelaskan. Okey. So, di sini cikgu tak boleh bagi markah. Dia adalah terpesong, tidak relevan. Okey. Nanti cikgu bagi uraskan. Sebab apa? Okey, sebab kuasa ini jawapan perenggan pertama ni adalah untuk kuasa pengasingan. Pengasingan kuasa. Sekarang pembahagian kuasa adalah untuk sistem persekutuan, iaitu kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Pengasingan kuasa untuk badan eksekutif, badan kehakiman dan badan perundangan. Jadi tersalah ni. Okey, tak apa. Okey, ni tak dapat markah. Selain itu, kerajaan Malaysia mengamalkan pembahagian kuasa kerana untuk berlaku adil. Okey. Baik, F1 boleh. Hal ini demikian kerana urusan pentadbiran boleh jadi berat sebelah. Okey, huraian. Okey, sebagai contoh, ahli yang lebih pakar akan disanjung. Contoh yang tidak berapa jelas. Okey, baik. Kesimpulannya, rakyat Malaysia perlu berlaku adil. Adil ni ulang banyak kali ni. Adil ni ulang. Fakta 1. Ni tak boleh. Untuk inference, jangan buat penegasan. Awak tegaskan balik apa yang telah kita ceritakan di atas. Cuma kita buat kesimpulan. Kesimpulan ni bukan penegasan semula. Penegasan semula tak akan dapat markah. Nanti kita belajar Okey, tak apa. Alright. Okey, cikgu print screen. Nanti belajar tak apa, buat salah. Tak apa, kita belajar. Jangan bimbang lah babak tu. Okey, insyaAllah. Baik, cikgu nak semak Ismat Hafizi. Okey. Alright, cikgu download. Ni yang ketiga, cukup. Lepas ni cikgu tunjukkan skema jawapan dia. Okey. Alright, kita lihat. Open sekejap. Okey. Okey, besarkan sedikit. Alright, cukup. Okey, sebab dia dalam konteks saja kan. Melancarkan pelajaran sistem pentadbiran. Bagus, fakta 1. Hal ini dapat mengelakkan permasalahan. Okey. 2 peringkat kerajaan mengelakkan huraian 1. Contohnya kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mempunyai apa ni? Perasaan. Ni apa? Peranan tersendiri. Contohnya kerajaan mengelakkan nak bagi contoh ni. Contohnya kerajaan persekutuan. Awak kena bagi contoh permasalahan tu yang mengelakkan permasalahan, melancarkan sistem. Contohnya senarai. Okey, betul. Faham. Cikgu faham. Okey, peranan. Contoh 1. Kan, ni masih huraian lagi ni. Contoh masih konkret. Okey, kalau nak bagi contoh, awak kena bagi contoh peranan. Contoh mesti konkret. Contoh apakah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Awak ceritalah contohnya pertahanan, kesihatan, pendidikan. Tu contoh kena konkret, kena jelas. Yang ini bukan bagi contoh walaupun awak cakap contoh lagi kan. Yang ini cikgu anggap dia sebagai huraian lanjutan. Dia sebenarnya adalah huraian lanjutan. Huraian 1B. Okey. Kalau bagi contoh tu, contohnya kerajaan persekutuan berkuasa dalam bidang kementerian, dalam bidang pertahanan, pendidikan, kesihatan, hal ehwal luar negeri, okey, apa lagi hal ehwal orang asli, okey, pengangkutan, perindustrian, perdagangan. Itu contoh konkret. Kerajaan negeri pula mempunyai kuasa dalam bidang undang-undang, tanah,
agama Islam. Macam tu. Itu contoh. Okey. Tapi okey tak ada contoh ni pun. Dah dapat 3 dah sini. Kesimpulannya perkara ini menjamin kestabilan inference 1. Inference 1. Alright, dah 4 markah di sini. Okey, good job. Okey, bagus. Good. Okey, ada perenggan. Bagus. Ni cikgu nak buat Cikgu nak awak buat macam ni. Selain itu, senang je. Bagus. Selain itu, pembagian kuasa ini juga dapat mengelakkan daripada penyalahgunaan kuasa antara kedua-dua peringkat kerajaan. Okey, penyalahgunaan kuasa fakta 2. Hal ini demikian kerana kedua-dua peringkat kerajaan telah ditetapkan peranannya di dalam perlembagaan. Tulis, bagi nampak jelas. Dalam perlembagaan. Barulah betul. Alamak, tak apa. Okey, faham lah Tak boleh, tak cukup ruang. Dalam perlembagaan. So, ditetapkan. Okey. Ini adalah huraian 2. Satu dekat sini, dah 1 markah kat sini dah. Okey, contohnya peruntukan kuasa yang lebih besar diberikan. Okey, ni masih lagi huraian lanjutan ni. Ingat, contoh kena spesifik. Okey, jelas. Okey, walaupun sebut contoh ni bukan contoh, ni huraian lanjutan. Kuasa yang lebih besar, huraian lanjutan. Okey, 1. Good job. Kesimpulannya, hal ini dapat membantu memajukan negara. Inference, kesimpulan kecil. Yang kedua. Okey, yang 2 lah. Fakta 2 kan? So, 1. So, 4/4. Good job. Solid 8/8. Cukup-cukup. 8 markah. So, apa pula satu ayat bulan? Mentang-mentang sejarah, cikgu patah balik pula bulan itu. Okey. Alright, bolehlah jadikan contoh jawapan Ismat ni sebagai rujukan kepada anda semua. Cukup lah ni, dah ada contoh yang baik kan? Okey. Baik. Alright. Jadi, tengok balik awak punya kertas. Okey. Awak punya kertas. Cek balik. Seperti yang telah cikgu semak. Jadikan jawapan Ismat ni sebagai rujukan. Okey, cikgu print screen. Okey, cikgu hantar dalam grup. Okey. Baik, untuk skema jawapannya, okey, cikgu tunjukkan kepada anda. Okey, sebentar ya. Okey. Respon, nampak tak skema ni? Nampak? Okey, nampak Okey, kalau nampak, alamak cikgu dah terpadam pula cikgu punya aplikasi tadi. Kena buka balik lah. Sekejap Kena buka balik aplikasi tadi sebab cikgu nak tanda kan. Itulah. Okey, baik. Cikgu besarkan di sini. Okey. Sekejap Kan sini. Baik, cikgu snap. Okey, cikgu nak ambil yang ini sahaja. Just like that. Right. Wallah. Okey. Baik. Alright, cikgu besarkan sikit supaya anda nampak lah. Tu dia. Baik, ni skema jawapan. Baik, mari kita lihat di mana markahnya. Okey. Baik, soalan kebat menganalisis 4 markah. Okey, cuba lihat bagaimana cikgu menyampaikan isi tersebut dengan menggunakan ayat-ayat mudah je kan. Dan dia nampaklah matang. Berlatih sampaikan atau deliver jawapan dengan baik. Yang tak dapat markah yang banyak tu tak apa, kita belajar. Jangan risau, cikgu akan bantu. Okey, PM cikgu, boleh. Baik, tengok Kerajaan Malaysia mengamalkan pembagian kuasa dalam pentadbirannya kerana macam ni buat, ambil sikit kepala ayat di sini. Okey, gunakannya. Kerana seperti yang diperuntukkan, diperuntukkan ataupun tadi Ismat kata ditetapkan. Sama ya, seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Fakta 1. 1 markah. Okey. Peruntukan tersebut memberikan kuasa khusus kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Huraian pertama, kuasa khusus melalui
senarai persekutuan dan senarai negeri. Okey. Yang ini contoh, sebab sekarang faktanya ialah perlembagaan persekutuan. Jadi contohnya cukup sekadar senarai persekutuan dan senarai negeri. Yang Ismat tadi dia cerita pasal kuasa. Macam mana dia cerita tadi? Lupa dah cikgu. Sekejap, tengok telegram dia. Mana Ismat tadi? Mana tadi? Ni lah dia kan? Bukan. Ni. Dia peranan. Dia kena cakap senarai. Dia mesti ada perkataan senarai. Patutlah. Okey. Jadi, okey. Senarai. Ni contoh senarai. Contoh 1. Ni huraian 1, contoh 1. So, berapa markah? Okey, dah 3 markah. Hal ini akan melicinkan pentadbiran kedua-dua jentera pentadbiran. Cukup ni silap ni. Ada double pula. Tak elok tak kemas ni. Hal ini akan melicinkan jentera pentadbiran. Ni padam sekejap Ni boleh padam ni. Cikgu murnikan, cikgu pun silap. Okey, ni padam. Hal ini akan melicinkan jentera pentadbiran. Yang ni melicinkan inference 1. So, markah dia 1. 1, 2, 3, 4. 4 dekat sini. 4 markah. Okey, baik. Next. So, kita lihat slide yang kedua. Okey. Slide kedua. Untuk slide kedua ni, cikgu snap yang baru. Okey. Okey, cikgu besarkan. Tadi 4 markah kan? Okey, baik Selain itu, pembahagian kuasa ini akan membentuk kerajaan persekutuan yang kuat cerita lain. Ni macam Ismat buat ni. Okey. Hal ini kerana kuasa lebih besar diperuntukkan kepada kerajaan persekutuan demi menjamin kuasa. Okey, kuasa yang lebih besar, huraian 2. Okey. Demi menjamin kepentingan nasional, huraian lanjutan 2B 2A. Ni ada dalam buku teks. Tengok balik dalam buku teks. Okey, sebagai contoh dalam perkara hal ehwal negeri, pertahanan, pelajaran, kesihatan dan sebagainya, cikgu ambil contoh di sini, contoh 2. Okey, tutup di sini. Kesannya negara akan menjadi stabil dan maju. Inference 2A, inference 2B. Ini ada 2 inference, ada 1 contoh, 2 huraian, 1 fakta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi maksimum 8. Macam tu kan. Jadi itulah dia pelajar-pelajar. Cikgu lupa pula nak screenshot bagi kawak. Cikgu tu screenshot dulu. Okey. Lagi. Ni yang kedua, patutnya yang pertama tadi bagi. Kenalah tanda balik yang pertama ni. Okey. Ya, cikgu tanda semula supaya cikgu dapat screenshot pada anda. Okey, besarkan sikit, cikgu buat semula yang ni. Okey, baik. Yang ni tadi fakta 1 markah, dan kuasa khusus. Okey, huraian, huraian 1A, senarai contoh 1. Yang ni melicinkan inference 1. Ada 4 lah 1, 2, 3, 4 markah. Ambil pemadam sekejap. Huraian ada 1 saja. Okey. Screen. Baik, terbaliklah. Patut ini dulu kan. Okey. Baik pelajar-pelajar. Okey. Yang hantar tu yang dah siap, bolehlah rujuk. Okey, contoh jawapan Ismat, contoh jawapan Aida, okey, dan contoh jawapan cikgu ni untuk buat pembetulan. Sebab dia punya sumber jawapan
adalah daripada buku teks semata-mata. Cuma inference tu kita boleh reka sendiri. Ada yang tu kita reka sendiri. Ada tu memang dah ada dalam buku teks. Contohnya kemajuan dan kestabilan. Tu Alright, baik. Ada apa soalan tak? Silakan setakat ni. Jika cukuplah tu. Ada apa sebarang soalan? Ada tak? Student? Okey, setakat ni okey tak? Bersama dengan cikgu? Okey je okey. Awak punya batch ni lebih mencabar daripada batch SPM 2020 ni. Memang tengok Allah kesiannya kan. Jadi cikgu nak minta pada awak lah supaya berkorban lah. Okey, lebih pada biasa supaya segala perjalanan pelajaran kita dalam tempoh ini sampai SPM berjalan dalam keadaan baik dan lancar. Memang akan ada masalah, cuma kita mohon kepada Allah semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, cikgu kesian dengan awak ni lagi lama rasanya. Okey, 25 hari lama ni. Jadi 25 hari tu kita kembali ke sekolah tu kan, lambat lagi lah. Okey, 25 hari. Ya, saya. Okey. Bulan 7 buka sekolah punya. Lebih kurang 25 hari. Oh. Kau tengok dalam Telegram tu, Telegram bulletin sekolah ada dah berapa hari kita PDPR berapa hari, cuti berapa hari, ada dah, dia siap dah ikut minggu lagi. Ada dalam Telegram bulletin sekolah, tengok. Dekat situlah maklumat rasmi sepanjang PDPR ni. Yang pertama rujuk bulletin Telegram, yang kedua grup kelas masing-masing. Itu maklumat rasmi. Kan? Jadi memang banyaklah kita akan belajar secara atas talian. Kita tidak ada kaedah yang cikgu rasa lebih berkesan kecuali Google Meet lah. Secara macam ni berkesan, cikgu boleh sampaikan dan awak boleh dengar secara real time kan. Susah tahu sebenarnya PDPR ni. Dan cikgu faham kenapa rakan-rakan awak tidak ada. Dan cikgu tidak nafikan ada juga unsur malas tu. Tetapi ada juga pelajar-pelajar memang ada masalah. Okay? Mak suruh kerja, mak suruh bantu buat kerja rumah kan, buat kerja-kerja rumah, mak suruh ini, ada pula gadget problem. Cikgu faham lah benda tu, cikgu tak nak mak besarkan isu-isu tu kan. Cuma ia terpulang kepada diri anda. Okay? Diri anda lah yang memain peranan ni sebenarnya. Okay? Cikgu dekat sini, dekat rumah cikgu ni, macam mana cikgu nak kawal kamu kat rumah. Kan, macam mana nak kawal? So diri sendirilah. Nak harapkan mak ayah kita tolong kita, mak ayah kita pun tak berapa pandai admit, kan? Tak berapa pandai fizik, kecuali mak ayah kita profesor dalam bidang tu. Tak apalah kan? Yang ni mak ayah kita ni biasa-biasa saja. Macam cikgu dulu bila dah masuk sekolah menengah, dah belajar subjek apa tough, mak ayah cikgu lepaskan cikgu tu je, dia tak reti benda dah. Kita sendirilah Jadi marilah sama-sama kita lalui segala cabaran dan dugaan ni. Yang tak dapat sertai kelas cikgu PDPR secara real time Google Meet, belajarlah secara kendiri, self learning melalui rakaman pengajarannya yang cikgu akan muat naik dalam YouTube. Linknya cikgu kongsikan dalam Telegram. Macam itulah kita belajar. Itulah yang terbaik cikgu boleh buat untuk kamu setakat ini. Secara Google Meet. Kalau cikgu guna Telegram atau WhatsApp secara audio, rakaman audio dan perkongsian slide, berkesan juga, tapi tidaklah macam Google Meet dia punya impak penyampaiannya. Macam tu. Okey. Jadi itu sajalah untuk kelas hari ini. Okey, kita tangguhkanlah ke hari esok. Hari esok kita akan cover 2 lagi bab dan kita tamat bab 4. Okey, sama juga waktunya. Maksimum sampai pukul 11. Minimum 1 jam. Macam tu lah. Minimum 1 jam. Maksimum sampai pukul 11. Tak nak lebih. Nanti jam kepala otak. Dan cikgu faham lah. Mata cikgu pun dah berhari-hari kan. Berapa hari buat kerja menghadap komputer ni. Kerja-kerja ni lah. Kerja-kerja berkaitan pengurusan pendidikan dan sebagainya kan. Macam-macam. Okey, jadi macam tu lah Okey, akhir kata cikgu ucapkan selamat belajar, okey, selamat mengulang kaji dalam tempoh cuti sekolah ni. Ingat minggu depan PDPR. Okey, selamat membuat mengulang kaji dan selamat bercuti, selamat beristirahat. Beristirahat. Okey. Kemudian jaga diri, stay safe. Okey, ingat COVID kat luar sana. Okey, jaga-jaga, okey. Dan
Cikgu doakan semoga kamu beroleh kefahaman untuk belajar dalam tempoh PDPR ini dan dapat keputusan yang baik serta cemerlang dalam SPM. Amin. Okey. Baik. Itu saja daripada cikgu. Cikgu tangguhkan kelas dengan tasbih Al-Kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, lupa. Topik-topik ulang kaji, topik-topik ulang kaji peperiksaan pertengahan tahun nanti cikgu kongsikan dalam Telegram. Tak sempat tadi. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Selamat besok. Cikgu. Cikgu. Selamat. Alright. Cikgu. Alright.